Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 24 September 1987, Duli Yang Maha Mulia Sultan Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Ghafarullahu Lahu Shah yang merupakan Sultan Perak pada ketika itu telah merasmikan pembukaan lebuh raya Ipoh ke Cangkat Jering. Projek lebuh raya yang sepanjang 55 km ini telah menelan belanja kos sebanyak 360 juta ringgit. Pembinaan lebuh raya ini banyak memberi manfaat kepada orang ramai sehingga ke hari ini kerana ia dapat memendekkan perjalanan dari utara ke selatan sejauh 30 km. Lebuh raya tersebut sebenarnya telah mula digunakan sejak 31 Ogos 1986 lagi, iaitu sempena sambutan ulang tahun kemerdekaan negara pada tahun tersebut. Ia merupakan lebuh raya kedua yang dikenakan bayaran tol di Perak selepas lebuh raya Slim River ke Tanjung Malim. Projek pembinaan ini bertujuan untuk membangunkan industri pelancongan negara, di samping itu dapat membangunkan ekonomi negeri Perak sendiri. Projek lebuh raya yang sepanjang 55 km ini tidak akan lengkap dengan dua buah terowong sepanjang 880 meter dan satu lagi sepanjang 830 meter yang dikenali sebagai terowong menora. Kedua-dua terowong ini tidak sama panjang kerana sudut potongan pintu masuk, keluar dan selekoh yang menjadi faktor kenapa panjangnya berbeza walaupun ianya sebelah menyebelah. Kedudukan terowong menora terletak di bawah banjaran Keledang, negeri Perak. Kini terowong sepanjang lebih kurang 800 meter ini merupakan sebahagian daripada lebuh raya utara selatan. Terowong menora juga tidak dapat lari dari pelbagai cerita-cerita mistik, kisah misteri dan cerita seram, sama seperti keadaan di lebuh raya Karak sejak mereka dibuka kepada pengguna awam. Adakala dikaitkan dengan Pontianak yang berkeliaran, Volkswagen kuning dan skuter. Namun inilah hakikat orang kita yang suka berkongsikan cerita mitos sebegini untuk menambah asam dan garam untuk menyedapkan lagi perbincangan mereka. Oleh kerana terowong ini berada di banjaran Keledang, keadaan laluan lebuh raya di bawah agak curam dan berselekoh tajam untuk kedua-dua belah arah utara dan selatan. Lebuh raya ini juga digelar sebagai jajaran maut kerana statistik kemalangan maut yang kerap berlaku di situ sepanjang tahun. Oleh itu, pemandu dinasihatkan agar sentiasa menggunakan gear rendah semasa menuruni selepas melepasi terowong di lebuh raya tersebut. Kemalangan terbaru membabitkan kawasan terowong menora adalah pada 12 Mei 2022 yang mengakibatkan 5 pelajar Universiti Sultan Azlan Shah maut dalam kemalangan itu. Malangnya, ini bukanlah kemalangan pertama yang berlaku sehingga meragut nyawa, tetapi kebanyakan kemalangan yang berlaku di sini melibatkan lori trailer. Kawasan terbabit sememangnya telah menjadi kawasan panas apabila sering berlaku kemalangan maut sebelumnya. Berikut adalah senarai beberapa kes kemalangan tragis yang berlaku berhampiran terowong menora. Pada 2 Mei 2021, 2 maut manakala 2 lagi parah dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan berdekatan terowong menora. Ketua Balai Polis Bomba dan Penyelamat Meru Syahrudi Muhammad Halil berkata pihaknya menerima panggilan pada jam 3.56 petang mengenai kejadian itu yang membabitkan 3 kereta serta sebuah motosikal. Beliau berkata insiden itu turut menyaksikan 2 lelaki cedera parah, seorang cedera ringan manakala 6 lagi tidak mengalami kecederaan. Pada 4 April 2021, dalam kejadian kira-kira pukul 2.20 pagi itu, seramai 14 penumpang bas yang dalam perjalanan dari Kulim, Kedah ke Kuala Lumpur cedera dan dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh. Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintenden Muhammad Nordin Abdullah berkata, siasatan pihaknya mendapati nahas berlaku apabila pemandu bas berusia 39 tahun itu terlelap seketika dan menyebabkan bas dipandunya hilang kawalan lalu terbabas. Katanya, pemeriksaan mendapati lelaki terbabit mempunyai 19 rekod saman lampau membabitkan kesalahan trafik. Pemeriksaan ke atas bas itu juga mendapati kenderaan tersebut turut memiliki 3 rekod lampau saman trafik.
Pada 31 Oktober 2019, sebuah trailer yang dipercayai hilang kawalan hingga menyebabkan 2 maut dan 2 cedera parah selepas muatan tiang konkrit di bawahnya terjatuh dan 2 daripadanya memasuki laluan bertentangan sebelum menghempap sebuah kereta dan dilanggar kenderaan lain. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar ACP Razali Ibrahim berkata pemandu trailer berusia 41 tahun yang beralamat di Kedah telah ditahan bagi membantu siasatan lanjut dan ujian saringan air kencing terhadapnya negatif. Menurut Razali, siasatan awal mendapati trailer itu membawa muatan 18 tiang konkrit dari arah selatan dan brek kenderaan itu dipercayai tidak berfungsi mengakibatkan pemandu hilang kawalan ketika menuruni bukit. Pemandu dipercayai cuba mengelak daripada melanggar kenderaan di hadapan dengan mengubah haluan dari lorong kiri ke lorong kanan lalu mengakibatkan muatan yang dibawa terjatuh. Pada 6 Oktober 2018, 5 dipercayai sekeluarga disahkan rentung dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer dan kereta. Dalam kejadian kira-kira jam 11.45 pagi itu, trailer membawa muatan bijih besi dan kereta itu dipercayai dari arah selatan menghala ke utara dan sebaik tiba di lokasi kejadian, trailer berkenaan dipercayai hilang kawalan menyebabkan kenderaan mengubah haluan dari lorong kiri ke lorong kanan sebelum menghimpit dan menggesel beberapa kenderaan lain termasuk kereta yang terbakar itu. Kereta dinaiki mangsa diseret di lorong kanan menyebabkan terhimpit antara pembahagi jalan konkrit di tengah laluan dengan badan trailer sebelum terbakar. Pada 10 Julai 2016, satu kemalangan membabitkan sebuah bas ekspres yang membawa 28 penumpang dan 10 buah kenderaan berlaku pada 2.45 petang. Mujurlah hanya 2 orang cedera dalam kejadian ini. Rakaman CCTV menunjukkan bas tersebut berada di lorong paling kanan dengan laju menuruni bukit dan pemandu gagal memperlahankan sehingga melanggar 10 buah kereta di hadapannya. Siasatan awal pihak polis mendapati bas tersebut mempunyai 63 saman tertunggak dan 49 darinya adalah saman membabitkan kesalahan melanggar had laju. Pada 4 Mac 2016, 4 anggota keluarga telah rentung dalam sebuah kemalangan membabitkan kereta dan lori yang terbabas dan menghempap kereta berkenaan dan terbakar. Yang menyedihkan, pihak penyelamat tidak mengetahui tentang kereta tersebut sehinggalah mereka mengalihkan lori terbabit menggunakan kren dan menemui satu rangka kereta yang di dalamnya terdapat 4 orang mangsa. Kesemua mayat itu ditemui kira-kira jam 11 pagi pada keesokan harinya setelah lebih 24 jam dihempap trailer. Pada 4 Oktober 2014, dalam kemalangan pukul 11.30 pagi, membabitkan 2 trailer dan 6 buah kereta itu telah mengorbankan 2 orang mangsa dan 1 lagi cedera parah. Operasi menyelamat dilakukan oleh pasukan bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kangsar. Keseluruhan mangsa yang terlibat adalah 15 orang. Kejadian berlaku di kawasan menuruni bukit apabila sebuah trailer dipercayai hilang kawalan merempuh sebuah trailer yang lain dari arah belakang. Kemudian trailer berkenaan merempuh pula bahagian belakang sebuah kereta. Beberapa kenderaan lain turut terbabit dalam kemalangan itu selepas berlanggar antara satu sama lain kerana tidak sempat mengelak insiden berkenaan. Pada 10 April 2011, seorang pemandu lori dan tunangnya terbunuh selepas kenderaan yang mereka naiki terbabas dalam kemalangan yang membabitkan 2 buah lori. Dalam kejadian pukul 6.15 petang itu, mangsa yang memandu lori membawa muatan konkrit gagal mengawal kenderaannya ketika menuruni bukit selepas terowong menora. Akibat rempuhan itu, kedua-dua mangsa tersepit di tempat duduk dan meninggal dunia di tempat kejadian, manakala pemandu sebuah lagi lori tidak mengalami kecederaan. Jika dilihatkan kes kemalangan yang berlaku, kebanyakan puncanya adalah dari kenderaan hilang kawalan dan merempuh kenderaan lain. Namun, apakah punca sebenarnya dari perkataan hilang kawalan ini? Sedangkan kebanyakan semua pemandu yang pernah melalui kawasan ini, mereka dinasihatkan untuk menggunakan giar rendah. Bahkan sepanjang menuruni bukit akan ada papan tanda amaran untuk menggunakan giar rendah bagi mengurangkan kelajuan. Ada kemalangan yang ditakdirkan terjadi akan terjadi
berhati tanpa pilihan, namun ada sesetengah kemalangan akan terjadi adalah merupakan satu pilihan. Ianya sama ada memandu secara berbahaya atau memandu secara tidak berbahaya, kerana kemalangan itu boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Oleh itu, sentiasalah memandu secara berhati-hati. Ingatlah orang yang tersayang. Sekian.